Nabi Adam berpaling ke kanan, Nabi Adam ketawa. Bila Nabi Adam berpaling ke kiri, dia menangis. Ya, dia menangis kenapa? Bila berpaling ke kanan itu, dia melihat ahli syurga, dan berpaling ke kiri dia melihat anak-anak cucu dia yang masuk ke neraka. Ya, jadi dia pun memberi salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum anak yang saleh dan Rasul yang saleh. Ya, kemudian Nabi naiklah terusnya ke langit ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 hingga ke 7. Langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, dua orang sepupu ni. Kemudian langit yang ketiga jumpa dengan Nabi Idris. Kemudian jumpa dengan langit keempat jumpa dengan Nabi Harun. Langit kelima jumpa dengan Nabi, ada yang tertinggal kot. Langit ketiga jumpa Nabi Yusuf dulu. Nabi Yusuf, kemudian jumpa Nabi Harun. Langit yang kelima, keenam jumpa dengan Nabi Musa. Langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, Nabi kata wajah waktu tu Nabi diperlihatkan wajah Nabi-Nabi dan Rasul ini, wajah Nabi Ibrahim sangat mirip dengan wajahku, Nabi kata. Ya, sebab Nabi Ibrahim itu adalah bapa millata Ibrahim, kita ini millata Ibrahim, ya. Dan Nabi Ibrahim waktu itu bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tu apa ustazah? Kaabah yang berada di Sidratul Muntaha itu. Dia selari dengan Kaabah di bumi. Ya, kita tawaf di Kaabah bumi, selari dengan itu malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Dan malaikat yang masuk setiap kali setiap giliran yang masuk itu 70,000 malaikat masuk. Tawaf, keluar tak masuk lagi dah. Nak menunjukkan betapa banyaknya malaikat setiap waktu tu, malaikat bertukar masuk. Tawaf di Baitul Ma'mur. Ya, jadi Nabi dijumpa dengan Nabi Ibrahim di situ. Nabi Ibrahim pun memberi salam kepada Nabi Muhammad. Kemudian barulah Nabi sampai waktu sampai di Sidratul Muntaha itu disebutkan Sidratul Muntaha itu daun-daunnya sebesar belalai, sebesar telinga gajah. Ya, dan apa yang besar bunyi tadi? Ni ilmu fil kutub ni lah dia ni. Okey. Dan buahnya, daun dia tadi besar telinga gajah. Buah dekat Sidratul Muntaha itu besarnya seperti tempayan. Pernah tengok tempayan? Ya. Dan dikatakan daun inilah yang tertulisnya takdir-takdir kita. Ya. Dan ada satu riwayat mengatakan bila kita nak mati nanti daun itu akan gugur. Ya, jadi mungkin terkena daun kawan kita yang gugur, daun kita bergoyang-goyang. Ya. So mati itu pasti bila-bila. Ya. Subhanallah, kita tak tahu bila giliran kita. Okey. Jadi dan selepas itu Nabi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, diberilah tanggungjawab salat 5 waktu itu kepada Rasulullah SAW. Allah mengarahkan berapa waktu mula-mula? 50. Kemudian Nabi turunlah, kemudian berlakulah perjumpaan antara Nabi dan Nabi Musa. Nabi Musa kata kurangkan, minta kurang, nanti umatmu tak mampu. Jadi Nabi naiklah ulang-alik, turun setiap kali ulang-alik itu turun kurang 5. Ya, sampai dah 5 yang terakhir, Nabi Musa kata mintalah kurang lagi. Nabi kata aku dah malu, dia kata. Ya, aku dah malu. Ya. Dan disebutkan dalam satu hadis, disebutkan bahawa Allah mengatakan terimalah tugasan itu dan aku telah mengurangkannya, Allah kata. Dan nak kata maha baiknya Allah, walaupun kita salat 5 waktu adik-adik, 5 waktu ini sama dengan setiap satu solat itu 10 kali 10. Jadi 5 waktu sama dengan 50. Pahalanya tu sama dengan 50 waktu yang Allah nak bagi mula-mula. Subhanallah. Ya. Dan itulah juga menjadi tamsilan untuk setiap amal soleh yang kita buat. Jika baru berniat, Allah bagi 1. Jika kita amal, Allah bagi 10. Sedangkan dosa, jika kita niat, tak ditulis lagi. Bila dibuat, baru ditulis berapa? 1. Nak cakap apa lagi ke Allah ni? Nak sombong lagi kita? Ya Rahman, maha baiknya Allah. Kan, pahala itu boleh dapat bila-bila masa.
Hatta baru niat Allah dah beri. Ya, hebatnya Allah. Okey. Jadi yang besar kat sini yang Kak Li nak sebut adalah hadiah salat yang Allah nak beri. Ya, Nabi dipanggil special. Isra dan Mi'raj ini berlaku setahun sebelum Nabi hijrah. Siapa tahu kenapa Allah bagi hadiah Isra Mi'raj ni dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab apa? Nabi menghadapi Tahun itu dinamakan sebagai tahun apa untuk Rasulullah? kesedihan. Tahun sedih. Sebab Nabi kehilangan isteri yang dia cintai, yang banyak berkorban, Sayyidatina Khadijah. Dan Nabi waktu yang sama juga kehilangan am dia, pakcik yang dia sangat sayang, Abu Talib, yang dah besarkan dia, yang membela dia waktu orang lain menyeksa dan mengejek dia. Nabi kehilangan dua orang yang paling dia sayang ini. Jadi tahun itu dinamakan sebagai tahun duka cita. Tahun itu tahun yang Nabi dipulaukan. Ya, kenapa Sayyidatina Khadijah? Antara sebabnya adalah kerana kelaparan, sakit yang ditanggung disebabkan pemulauan Bani Hashim waktu itu. Nabi tengok apa yang Nabi lalu untuk bawa risalah Islam ni pada kita. Ya, subhanallah. Jadi hadiah istimewa ni Allah nak bawa Nabi jalan-jalan dan nak bagi hadiah istimewa. Hadiah yang mana Allah nak kita ni sebagai umat, sebagai hamba-Nya communicate tak putus dengan Allah sehari 5 kali. Ada tak raja dekat dunia ni yang dia buat connection, dia nak kita sentiasa berhubung dengan dia? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Tetapi Allah yang maha hebat, Tuhan yang punya diri kita ni, dia nak kita tak putus communicate dengan dia. Dia nak kita terus bergantung pada dia. Jadi Allah beri tools solat ini sebagai alat untuk kita sentiasa berhubung dengan Allah. Itu juga nak menunjukkan bahawa we are in need of Allah. Kita sangat-sangat perlu Allah. Kita tak boleh nak sekata sombong untuk kata cukup, dengan usaha kita cukup. Tak boleh. Jadi besarnya dekat sini Kak Nani nak kita sama-sama, Kak Nani nak ketuk kepala Kak Nani sama untuk sedarlah salat ini adalah hadiah. Salat ini adalah hadiah. Solat ini bukan perintah. Solat ini bukan beban. Allah bukan nak bagi beban kat kita dah. Tapi kita nak kena rasa solat ini adalah hadiah. Untuk kita tertunggu-tunggu waktu solat ni. Bila lepas ni nak komunikasi lagi dengan Allah? Bila lepas ni lagi nak cakap dengan Allah? Mungkin kat sini ada yang dah hebat, yang hebat, Masya Allah. Akak sendiri rasa struggle nak rasakan ini adalah hadiah. Nak rasakan manisnya salat itu, kita kena struggle. Ya? Pengalaman kalau bila orang dekat Mekah, bila kita dekat Mekah, janganlah period ya Allah, janganlah period. Kan? Sayangnya kalau period kan. Tak naklah period, tak nak period. Kalau kita dekat sini, bila lah period? Period lah baru risau. Ya kan? Sampai yang kecil tu pun nak period juga Umi tak solat ya. Aku cuba cuti, aku cuba period. Subhanallah kan, bezanya kita. Ya Allah, cuma bila kita ada, insyaAllah kami harap semua kita dah ada rasa itu. Bila kita dah ada rasa manisnya salat, sedapnya berbicara dengan Allah, Mi'rajnya kita 5 kali sehari itu, ya, itu Mi'raj kita. Mi'raj Rasulullah direct, ya. Mi'rajnya kita direct roh kita, ya. Yang kita selalu baca dengan anak-anak sebelum nak salat apa dia? Salat adalah Mi'raj. Kaki terpacak di bumi. Kaki terpacak di bumi, hati menjangkau ke langit, tenang berbicara dengan Tuhan sekalian alam. Itu Mi'raj kita tadi. Jadi Isra Mi'raj ini bukan hanya pada 27 Rajab, tetapi berlaku
Mi'raj kita berlaku setiap hari. Itu 5 kali yang wajib. Kalau adik-adik tambah dengan rawatibnya, tambah dengan duhanya, tambah dengan tahajudnya, maka akan jadi berkali-kali dekatnya kita dengan Allah. Kan? Jadi nak rasakan bahawa, rasalah solat ini bila nanti kita balik cerita dengan anak-anak, cikgu kena positively sampaikan dekat anak-anak, kita nak solat ini nak rasa hadiah dari Allah. Anak-anak kena rasa itu. Dan sebelum nak anak-anak rasa, siapa kena rasa dulu? Kita kena rasa dulu, InsyaAllah. Ya? Jadi di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Kak Nani bukan nak cakap sangat tentang kronologi cerita tu. Adik-adik dah lagi mahir, lancar dia punya ni, apa yang berlaku ni setiap kali perjalanan Rasulullah, ayat-ayat yang ditunjukkan itu. Ramai daripada kita yang telah maklum. Tetapi yang besar, the gist is, salat itu adalah perkara besar yang Nabi dapat bila turunnya Nabi ke bumi. Itu perkara besar. Ya? Tentang linuriyahu min ayatina, itu memang banyak lah. Ya, ada macam-macam versi riwayat dalam ni. Kalau adik-adik sempat baca tafsir Ibn Kathir, ada salah satu daripada riwayat Ibn Abbas itu diceritakan bagaimana Nabi mendengar tapak kaki siapa? Bilal berjalan, ya, di dalam syurga. Waktu itu Bilal dah mati ke? Belum, ya. Tapi tapak kakinya telah Nabi dengar tapak kakinya di dalam syurga. Ya, bila balik, Nabi balik, Nabi tanya dekat Bilal, apa amal kamu Bilal? Rupanya amalan Bilal apa? Setiap kali wudu, dia akan salat. Nabi tak buat pun solat sunat wudu tu. Tetapi bila Nabi dengar itu amalan Bilal, Nabi mengakuinya. Itu salah satu sebab kenapa Bilal itu tempatnya mendahului masuk dalam syurga. Ya? Bilal itu orang biasa-biasa yang diangkat darjahnya kerana iman. Hebat. Ya? Jadi tidak mustahil untuk kita rasa orang-orang biasa macam kita. Di kalangan kita mungkin saja ada yang menjadi wali Allah. Mustahil? Tidak mustahil. Ya? Kerana ni nak kaitkan di sini juga tentang bila kita nak kata martabat kita di sisi Allah. Di sini Kak Nani nak kaitkan tentang kepentingan dan kedudukan ilmu sebenarnya. Bila kita kata ilmu itu cahaya, bagaimana untuk kita sampai ke martabat yang mulia di sisi Allah, martabat yang dekat tadi. Dekat, bukan setakat kalau kita tidak mencari ilmu, kalau adik-adik kita tidak membaca, kita tidak berguru, agak-agak kita dapat tak ibrah-ibrah ini? Kita tak dapat. Kalau hari ini tak datang majlis ilmu, kita dapat tak? Kita tak dapat. Cuma yang akan nak sebutkan bahawa kita kena ingat dan kita kena sedar, ilmu itu adalah seperti cahaya. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Dan cahaya hanya boleh menempati pada tempat yang bersih. Kalau tempat itu kotor, cahaya tidak boleh menempati. Jadi di mana tempat kita nak letak ilmu? Tempat kita nak letak ilmu adalah hati. Jadi sebelum ni Kak Nani nak kaitkan balik dengan pendidikan kita, sebelum kita nak beri ilmu, sebelum kita nak cari ilmu, nak dapatkan ilmu, apa yang kita kena sediakan dulu? Tempat nak letak ilmu. Tempat nak letak ilmu di mana? Di hati. Jadi yang kena dibersihkan dulu adalah hati. Jadi dengan anak-anak kita, anak-anak murid yang kita ajar, kenapa bila dekat ulul iman, yang kita tekankan adalah selesaikan adab. Kerana adab ini mengajar untuk menjaga hati. Orang yang hatinya kotor, bolehkah dia beradab? Dia tidak akan beradab. Sebab apa yang berada di dalam teko itu yang akan keluar. Dalam teko itu kalau ada air kopi, yang keluar air teh ke? Yang keluar air kosong ke? Tak, yang keluar air kopi. Kalau di dalam teko itu air susu, yang keluar apa? Air susu. Kalau di dalam teko itu air putih, yang keluar adalah air putih. Jadi apa yang ada di dalam hati akan terzahir di luar. Jadi kalau kita nak dapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang sampai ke tahap kita boleh beramal, ilmu yang memberi manfaat,
kita kena pastikan hati kita bersih. Jangan sombong, jangan takabur dengan ilmu. Kalau kita pergi dengar tajuk, hari ni ada dekat, contohlah kata macam sekarang tengah peristiwa Isra Mi'raj kan, dekat masjid-masjid buat. Alah, aku dah dengar dah tahun lepas tu mesti sama. Ni sekejap lagi kita nak Ramadan pula kan, topik yang sama diulang. Kita dengan sombongnya kata dah tahu, pun kita tutup, pun tak pergi. Itu menunjukkan kita sombong, kerana kita tak tahu dengan mendengar yang keberapa kali baru kita beramal. Cuba kita tanya balik, ada ilmu yang disebutkan itu kita dah amal belum? Contoh, bila kita bercakap tentang solat awal waktu, solat sunat, rawatib, qabliyah, ba'diyah, solat duha, banyak kali dengar kan? Banyak kali dengar? Dah beramal? Tanya diri sendiri, termasuk akak yang bercakap. Kita dengar banyak kali. Kita dengar bercucuk-cucuk dah, kalau kata ibarat dituang air tu dah melimpah-limpah lah. Ya? Tetapi amal atau belum, itu yang membezakan kita dan orang lain. Ya? Dan kalau kita nak menjadikan ilmu itu barakah, dia ada step dia. Pertama, ikhlas dalam cari ilmu. Kedua, kena beramal. Ketiga, kena ajar. Okey, terima kasih. Jazakillah khair. Kena diajar dan disampaikan kepada orang lain dengan ikhlas. Ya, kerana ilmu yang berkah itu hanyalah ilmu yang ikhlas. Ya? Kalau kita sampaikan pun dalam keadaan kita sombong, dengar ni, aku tahu ni, kan, nak bagi tahu ni. Kalau kita sombong dengan anak murid kita, dengar ni, teacher nak cakap ni, nanti tak pandai. Itu cakap-cakap orang sombong. Kita sebagai guru kena tawaduk, walau dengan anak kecil yang kita ajar. Jangan rasa kita superior. Jadi mak pun